Rupanya dia bagi dalam keadaan orang kata apa, viralkan benda tu. Walaupun dekat meja-meja tak ada ramai orang pun, adalah orang tapi tak ramai. Cuma ni dia viralkan dalam sosmed. Orang semua tengok, satu dunia tengok. Bagi hadiah kondom. Orang ni bagi kondom yang satu paket kecil. Yang ni bagi satu kotak. Lepas tu buat gambar lagi. Semua pakat tunjuk kondom. Wabillahi taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Tajuk kita pada malam ini masih lagi berkait tentang halal haram dalam perhiasan. Sebelum ini kita dah bincangkan hukum perhiasan tubuh badan, ya, dengan pakaiannya, dengan perhiasan tubuhnya. Dan hari ini kita akan bincang tentang niyatul zahab wal fiddah. Boleh atau tidak kita berhias ataupun menghiasi tubuh kita ini dengan emas dan juga perak. Kita menghiasi rumah kita dengan emas dan perak. Di negara Arab memang ada, kalau tuan-tuan tengok yang tersebar dekat Facebook, dekat Instagram, yang mana terlalu kaya ni sampai peringkat dia punya jamban dia pun emas. Cara dia orang nak simpan harta tu dia gunakan. Bila kita kaji, kita baca-baca apa sebab dia buat begitu, sebab terlalu kaya. Kalau Muammar Gaddafi dulu yang meninggal dunia dulu, yang mati tu di apa nama tu? Libya. Dia punya kursi malas itu emas tulen. Emas tulen, kursi malas yang baring gitu. Kalau yang Quran sebut adal araiki yang zurun. Mereka duduk dalam neraka, dalam syurga tu dia tengok orang neraka macam tu duduk. Baring dia cantik je. Sepenuhnya emas. Dan banyak lagi lah kalau tengok orang Arab ni, kalau kaya sungguh. Sebab orang Arab ni dia punya konsep, dia simpan duit. Dan dia punya kekayaan tu dia letak kat bank Swiss apa semua kan. Billion. Tapi dia tak ambil, orang kata apa, dia tak ambil interest. Dia pegang macam tu lah. Dia kata simpan emas tu naik. Simpan duit, dia kata kalau katakanlah duit itu mendatangkan keuntungan daripada pelaburan yang dia orang bank Swiss bukan Islam buat ni, dia ambil dia punya ni capital. Kalau 1 bilion dia keluar. Duit yang bank bagi tu semua dia tak ambil. Bila dia tinggal, bank ni ataupun pihak-pihak ni panggil, dia akan anggap macam bank duit yang tak dituntut, duit yang tak diguna, maka dia akan bagi kepada dia panggil kumpulan yang menyebarkan dakwah selain Islam di negara-negara susah. Ke Indonesia, ke Burma, ke negara-negara orang Islam ada, tapi dia masukkan elemen tu. Dia hantarlah orang paderi, dia hantarlah Buddha ke apa semua, pakai duit tu. Tu yang Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Fatwa Mu'asarah dia jelaskan duit-duit yang berbaki daripada bank-bank konvensional jangan ditinggalkan. Tu yang dia keluarkan fatwa tu. Kalau ikutkan, dia kata jangan tinggal. Bila tinggal, dia datangkan mudarat lain pula. Duit itu digunakan untuk menjatuhkan Islam. Tak mustahil daripada duit itu dia bagi kepada Israel untuk matikan, untuk bunuh orang Islam. Tak mustahil. Dia gunakan bahan-bahan ataupun duit itu untuk tampung kos-kos dakwah yang dibawa oleh selain daripada Islam. Who knows? Siapa tahu? Maka apa yang berlaku? Dr. Yusuf Qaradawi kata, ambil duit itu diserahkan kepada pihak berautoriti dalam agama Islam untuk jadikan duit itu kegunaan awam.
Contoh, duit tu digunakan untuk jambatan, boleh, tak salah. Duit orang Islam, dia buatlah jambatan. Jambatan Haji Sharif. Gunakan jambatan, mana umum. Buatlah apa nama jalan raya, turapkan jalan-jalan kampung. Tu boleh juga. Ataupun ambil duit-duit tu bagi kepada YB lah contoh. YB jumpa orang banyak kan. Jangan bagi duit tu untuk makan, tapi kalau nampaknya ni jalan raya bocor-bocor lubang-lubang, kita tutup, turap, pakai duit tu boleh. Kalau ikutkan ada setengah ulama, dia kata gunakan untuk benda yang cemar, antaranya jamban. Tapi kalau semua benda tu kita simpan untuk jamban, penuh jamban kat Malaysia ni. Jadi kita gunakan pada tempat yang sesuai. Maka tu situ ulama kata boleh ambil duit tu, tapi bukan untuk makan diri sendiri. Isu dia sekarang ada pula, dia kata saya ambil ustaz, saya ambil duit riba tu, saya tak makan, saya beli baju. Haram juga hukumnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, bila orang tu dia doa tak terima, Nabi kata macam mana nak terima? Mat'amuhu min haram, makanan daripada haram. Masyrubuhu min haram, minuman daripada yang haram. Wa malbasuhu min haram, pakaian dia daripada yang haram. 3 benda ni menyebabkan Allah tak terima dia punya doa. Tu sebabnya tuan-tuan, benda-benda macam tu kita kena tahu juga. Dia panggil fatwa-fatwa yang terkini. Hari ni tersebar pula dalam Instagram, orang tanya tentang apa nama ni, Allah macam Muhammad, dia dah talakkan isteri dia talak 3. Lepas tu dikhabarkan dia pula live hari ni dia dah pun berbaik-baik semula. Gitu. Macam mana talak 3 lepas tu berbaik-baik semula? Jadi ni perlu dirujuk kepada mahkamah yang boleh tentukan. Memang ada pandangan ulama, talak 3 sekali dia sebut 3, jatuh 1. Dan ada ulama bila dia sebut 3 jadi 3. Ini pandangan-pandangan yang ada dalam Islam. Bila khilaf empat mazhab itu, hakim mempunyai kuasa untuk memilih yang mana sesuai untuk keadaan itu. Jadi kita orang awam ni tak payahlah kita nak jadi hakim pula. Kita pula jatuhkan hukum, ni dah berzina kan ni. Tak boleh, jangan cakap macam tu. Sebab ada beberapa kes yang dia sebut 3, jatuh 1. Ada kes yang sebut 3, jatuh 3. Tu sebabnya balik kepada al-hakim. Tasarruful imam manutun bil maslahah. Apabila seorang pemimpin itu ataupun hakim itu dia tentukan suatu hukuman, maka dibalik kepada maslahat-maslahat tertentu. Mungkin orang tu masih dia bagi tu dia tengah marah sangat ke, wallahu a'lam. Itu sudah pada hakim. Dia apa-apa pun sebenarnya tuan-tuan balik kepada pandangan ulama. Kita tak boleh keluarkan hukum sendiri. Itu yang paling penting. Min ajli zalika harrama al-Islam awani dhahab wal fiddah. Atas dasar itu Islam telah mengharamkan semua jenis perkakas-perkakas daripada emas dan perak. Memang emas tak boleh minum. Katakan kita minum cawan ni daripada emas, haram. Memang confirm haram. Orang perempuan haram, lelaki pun haram. Walaupun kita tahu emas boleh untuk perempuan, tapi perhiasan. Bukannya ni minuman macam orang Arab dia buat dia buat kerusi, jamban, tandas. Pelik tuan-tuan. Orang perempuan tak boleh, orang lelaki pun tak boleh. Bagaimana orang lelaki yang memang confirm tak boleh guna? Pakai tak boleh, guna pun tak boleh. Ataupun daripada perhiasan yang dia panggil daripada perak sepenuhnya. Selalunya orang bagi hadiah yang frame gambar tu. Frame gambar daripada perak sepenuhnya. Tak boleh juga. Hari ni orang kata, tak apa ni perak ustaz. Tak, perhiasan tak boleh. Sebab nanti saya sebut. Wa mafarishil harir, ataupun tempat tidur, tempat baring, tempat duduk daripada sutera sepenuhnya untuk orang lelaki. Fil baitil muslim. Wa tahaddada Nabi sallallahu alaihi wasallam man yanharifa an hadha tariq, dan Nabi sangat tegas terhadap orang yang berbuat demikian. Bahkan Nabi tetapkan azab yang pedih kepada mereka kalau berbuat demikian bila berada di padang mahsyar. Nauzubillah. Tu emas tu kena beringat juga lah. Nanti hari ni ada orang pula dia pakai jam, dalam tu ada emas. Tu macam mana pula tu? Nanti kita tengok macam mana hukum dia. Tu lain pula. Daripada hadis Muslim, innal ladina ya'kulu wa yashrabu fi anati dhahab wal fiddah innama yujarjir fi batnihi nar jahannam. Sesiapa saja, kata Nabi SAW, yang makan atau minum daripada emas dan perak, perkakas-perkakas emas dan perak, cawan,
sudu, ya, sudu, segala-galanya lah daripada emas. Sesungguhnya apa yang dia makan itu menyebabkan dia diazab dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perutnya bagaikan memakan api neraka jahanam. Nauzubillah. Berperut dia tu, dia makan daripada situ tu, katakan cawan ni, cawan emas. Saya minum tu, walaupun saya minum air, pada hakikatnya di akhirat kelak seakan-akan saya telah minum api neraka jahanam dalam perut. Ujar-jar, bergerak perut tu disebabkan minum air tersebut. Nauzubillah. Maknanya tak boleh minum lah. Ya? Dia berbeza dengan sudu ataupun cawan ataupun tu yang disalut. Salut lain. Salut emas tapi bukan emas. Ya? Bukan emas. Tu tak apa, dibenarkan. Warna emas tak ada salah. Ada setengah orang dia buat rumah dia, apa dia punya shilling dia, apa dia punya dinding dia warna emas, tak salah. Boleh. Ya. Warna. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari daripada Huzaifah radhiyallahu anhu qala, nahana, kami telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati dhahab wal fiddah. Kami dilarang daripada meminum daripada cawan yang diperbuat daripada emas dan juga perak, ataupun kita makan daripadanya. Wa an lubsul harir wad dibaj wa an najlis alaihi. Sama ada duduk atau pakai pakaian-pakaian atau alas-alas yang diperbuat daripada sutera penuh untuk orang lelaki. Dari riwayat untuk orang perempuan juga. Sebab apa? Menampakkan mazahir taraf, melampau-lampau sangat. Sebab Nabi kata apa? Huwa lahum, itu semua untuk orang kafir di dunia, tetapi untuk kita di akhirat kelak. So kalau nak pakai emas, tunggu di akhirat kita orang lelaki baru boleh pakai. Wa ma hurrima isti'maluhu hurrima ittikhazuhu. Apa yang diharamkan kita pakai, kita juga haram. Apa yang diharamkan kita menggunakannya, haram juga kita mengambilnya sebagai zina, sebagai perhiasan. Itu kaedah tu. Jadi katakanlah kita tak boleh menggunakan benda tu, maka jadikan ia alat-alat lain pun tidak dibenarkan. Istiqmal ni maksud kita guna benda tu, pakai apa lagi, pakai yang pakai pada tubuh ni tak boleh. Maka ittikhazuhu pun kita ambil dia guna pada luaran pun tidak dibenarkan, yang tidak ada kaitan dengan tubuh badan kita. Baru ni ada seorang dia ni orang kaya ni, kan? Orang kaya ni pun macam-macam. Dia ni bila dah kaya sangat ni pelik tuan-tuan. Dia dapat satu pen dan kebetulan ada sahabat kita pakai tali pinggang, kepala tali pinggang. Dua ni dia tunjuk kat rumah ni. Dia tunjuk ni, Ustaz, boleh pakai tak? Kepala tali pinggang tu adalah kepala emas betul, emas tulen. Bila kita tengok tu memang nampak emas, memang tahu saya pun bukan emas, memang berat. Lepas tu pen, dia nama saya tak tahu, tapi emas betul. Dia kata, ni Ustaz memang purely 100% emas, haram tak saya pakai? Haram. Dia kata saya pakai sikit je Ustaz, tali pinggang tu tak ada lah besar mana, dia kecil je, tapi emas penuh. Hukumnya haram juga, tak boleh. Jadi saya tak pakai, dia tak sarung kat jari apa, saya pakai kat luaran Ustaz. Pen saya letak kat luar, saya boleh cabut anytime. Tak boleh juga hukumnya. Tak boleh. Jadi dia pun cakap, dia kata habis ada orang pakai, dia pernah dengar Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri sebut dalam satu ceramah, jam tu. Ada orang dia pakai jam, dalam tu ada emas 18 karat lah, macam-macam kan. Dia kata boleh. Itu lain. Sebab teknologi tu, dia perlukan alat emas tu untuk bagi benda tu stabil. Jam tu berjalan dengan baik, tepat pada masanya, dia ada. Dan benda tu sangat sikit, tak banyak. Dan uruf memanggil dia adalah jam. Orang tak panggil jam emas, orang panggil jam. Benda tu sangat kecil je. Saya pernah tanya orang yang minat-minat ni, benda minat-minat jam ni, dia kata Ustaz sikit dia benda tu. Dia nak bagi benda tu, orang kata apa, bergerak dengan baik. Itu luar daripada, orang kata apa, luar daripada kemampuan kita untuk mengasingkannya.
Kan jenama-jenama yang mahal-mahal lah, macam Rolex apa benda. Dia kata ada sikit. Bahkan ada pula batu permata pula dalam tu. Kecil. Saya pun tak kerti juga. Tapi dia orang ada explain panjang-panjang ni. Haji Mat Sa'ad tahu kot. Dia minat. Tapi tuan-tuan, itu lain. Dia sangat sikit, kecil. Cuma afdal tinggalkan. Yang tak boleh betul tu emas betul. Itu saya pernah tengok dengan kat Golf Resort. Seorang sahabat kita tu dah meninggal pun dia. Dia tunjuk kat saya. Dia tunjuk, Ustaz, ni jam saya dapat ni masa saya bekerja dulu. 100% emas, gold. Masa tu tahun 2010 ke 9, saya tak ingat lah. Nilai masa tu harga jam tangan itu RM900,000. Orang hadiah kat dia. Masa tu dia di jawatan besar ke benda, orang hadiah. Dia kata, boleh saya pakai Ustaz? Saya tak boleh lah, itu tak boleh. Ni haram ni, emas ni. Tapi ni jam Ustaz. Tak, memang orang tengok tu emas bukan jam. Memang itu emas bukan jam. Jam tu sebagai untuk nampakkan orang lelaki boleh pakai. Sekarang ni orang duk fikir macam tu Ustaz. Maka tak dibenarkan. Macam ada satu macam jenama pen, dia tak mahal mana, 1,000 lebih untuk orang, selalu orang pakai. Depan tu dekat kepala tu dia ada emas sikit, 18 karat kan. Itu tak apa, dia untuk tak nak bagi karat. Macam-macam lah dia orang yang punya teori kan. Tapi nak bagi tahu itu lain, tak sama. Sekarang ni digunakan betul untuk menunjukkan kemewahan dan kebanggaan. Itu tak dibenarkan langsung. Wa hadha at-tahrim bil awani wal mafarish wa nahwihi ala rijal wan nisa' jami'an. Pengharaman ini adalah untuk orang lelaki, orang perempuan pada perkakas-perkakas dan juga tempat-tempat mereka duduk. Kenapa? Contoh berlaku macam alas saya ni berlaku kat Bangi, Bandar Baru Bangi. Geng-geng muslimat ataupun geng-geng wanita masjid. Tapi tu surau. Diorang ni dapat duit, diorang kumpul duit, geng-geng diorang. Akhir tahun pergi jalan. Tapi bukan duit masjid, bukan duit surau lah, ni duit diorang, persatuan diorang. Diorang adalah kutik-kutik sama-sama diorang, suami isteri pergi jalan. Dia duit banyak, orang Bangi ni banyak duit. Pergi China. So dia pergi China tu, soalan macam ni, dia tanya macam ni masa kuliah. Dia kata, Ustaz, kami ni bawa balik daripada China. Jadi kami ni beli apa? Beli alas katil. Dia panggil cadar. So beli alas cadar, alas katil atau nama cadar tu memang 100% sutera. 100% Ustaz. Harga murah Ustaz. Oh, bangga dia cerita masa tu. Nak tanya hukum je. Lepas tu baru dia tanya, kami beli ni, saya macam dia kata, saya yang beli ni, yang begini saya beli untuk semua family saya. Saya ada anak lelaki 3 orang ke, saya tak ingat berapa orang, 3 orang ke 2 orang. Yang lain untuk anak perempuan. Untuk keluarga saya juga, untuk saya dengan suami juga. Jadi boleh tak saya pakai? Ini bagus lah itu. Dia dah beli baru tanya Ustaz. Patut dia tanya dah dulu. Sebelum beli kan, sebelum pergi tu fikir dah dulu. Ataupun kat sana tanya je dulu. Ada je yang duduk kat sana, kat luar negara dah, dia orang tanya di WhatsApp, dia kata, Ustaz ni boleh pakai tak? Boleh beli tak? Saya kata tak boleh. Ada yang saya kata boleh. Benda-benda yang boleh halal lah. Jadi dia kata, Ustaz, jadi kami dah beli ni, nak tanya hukum, boleh tak pakai? Saya kata boleh pakai untuk anak perempuan, untuk puan. Kalau kata benda tu sutera dalam rumah saya kan. Jumhur ulama tak benarkan langsung. Kebanyakan ulama tak benarkan langsung. Ada setengah ulama kata benar untuk perempuan, sebab perempuan boleh pakai benda tu. Dalam rumah je orang tak tahu, bukan untuk kat luar. Jadi puan pakai tak boleh. Boleh. Lelaki pakai, suami kena tidur bawah katil lah. Dia tak boleh tidur atas katil tu. Sebab apa? Sutera. Anak lelaki memang kena ambil balik. Tak boleh bagi pakai. Tu kena beringat-ingat lah. Bab-bab sutera ni pun elakkan lebih baik. Cumanya memang ada khilaf lah bab-bab penggunaan sutera. Suasa emas yang ada, orang kata apa, yang bercampur dengan perak. Baru saya jumpa dengan toket emas. Dia tanya cincin ni, cincin ni ada, kita terkenal dengan suasa. Dulu banyak orang buat cincin suasa, tapi sekarang dia tukar pula. Dia tak pakai cincin suasa lah, dia pakai emas putih pula lah. Itu lagi mahal daripada suasa. Jadi sekarang ni dia pakai emas, pakai suasa.
Jadi swasta tu berapa persen? Dalam kitab Kifayatul Akhyar dia sebut kalau katakan emas ataupun sutera, dia punya kadar dia tak lebih daripada 49%, maka boleh pakai. Nah, tapi dalam isu ini bila tengok pada cincin swasta tu, tanya berapa nilai emas dalam tu, dia kata terlalu sikit Ustaz, 20% pun kira banyak dah tu, kilat dah tu, nampak cantik. 80% adalah perak. Itu swasta hukumnya makruh saja pakai. Swasta tu makruh je pakai. Nak kata haram tak, sebab dia tak lebih daripada 50%. Tapi kalau orang bukan Islam, macam dekat Kuala Lumpur tu apa nama? Yang belakang kat Sogo tu nama apa? Kat Sogo kan ada belakang tu ada kedai-kedai emas kan, India punya kan, cincin-cincin lelaki kan semua. Itu tak boleh pakai. Itu 100% emas. Ataupun 90% emas atau 80% emas tak boleh, sebab dia terlebih lah. Sama juga macam sampin sutera. Kalau pergi Terengganu, dia orang akan bagi tahu tu. Kadang-kadang bila tengok sampin menakutkan, harga sampai peringkat mencecah 30,000 pun ada. Wah, 30,000. Tanya apa sebab dia mahal sangat ni? Kita tengok insaf, mujur tak ada jantung kan? Saya kata, orang kata Ustaz sebab lukisan. Tak, ada satu yang dia tunjuk saya tu, dia punya tompok dia kecil-kecil je. Bunga kecil-kecil, cik gitu. Macam beli dekat ni lah, dekat pasar biasa tu yang harga RM70. Lebih kurang tu je. Tapi dia punya tu harga RM33,000. Saya kata kenapa mahal kan ni? Dia kata Ustaz, sutera Ustaz. Base dia sutera. Berapa persen? Ikut kepada orang. Ni ada orang tempah tapi tak datang ambil. Orang tu meninggal dunia. Dia dah bayar, kos dah bayar dah. Dia bayar 50% kot, mungkin dia tempah, 50% dah bayar, 15,000 dah kos mungkin. Dan 15 lagi tu adalah keuntungan tu, Wallahualam lah. Dia kata Ustaz ni nak kena jual ni. Siapa nak beli 33,000? Nampak tak? Tapi sebenarnya saya tanya dia berapa nilai sutera? Dia kata hampir 70 ke 80%. Oh, saya kata itu haram dah pakai. Itulah saya tahu dah haram, tapi dah dia nak pakai, saya buat je lah. Saya kata awak hak jual ni pun haram dah. Sebab ma'adda ilal haram fahuwa haramun. Setiap benda yang bawa pada haram, hukumnya haram. So sekarang ni orang dah pakai, bawa pada haram, awak tolong buat, hukumnya haram. Patutnya tegur, minta maaf, saya tak boleh buat. Saya tak mau buat. Sebab ini lebih daripada 49% ni, tak boleh, saya tak mau buat. Ataupun lebih daripada 50%, tak mau, saya tak mau buat. Itu dia punya prinsip, baguslah. Macam tukang-tukang emas di Kelantan, Terengganu, kalau orang datang kata saya nak buat bagi lebih emas sikit boleh tak? Tak ada, dia tak mau buat. Minta maaf, saya tak mau terlibat dengan benda-benda syubhah. Oh, bagus kalau macam tu, itu bagus. Tapi selalunya nak boleh itu payah juga lah. Baik. Apa hikmah dia? Iaitu membersihkan hati daripada perasaan riak. Dia akan ada juga perasaan, oh ini pinggan ni bukan main. Jangan kata tu, saya pun tak kerti sangat buat pinggan ni. Kadang bila saya tengok pergi rumah orang kan, dia dalam pinggan tu dalam almari. Kita beli pinggan ni untuk apa? Untuk makan kan? Orang perempuan tahu. Dalam almari. Masa makan tu makan pinggan beli kat Maidin je. Bukan main, almari tu pinggan, almari ni pinggan, tu pinggan. Saya kata, loh. Saya kata, kenapa tak makannya tu? Dia kata, Ustaz, hak ni Ustaz, keping ni 1,000 lebih. Oh, tu dia. Jadi, dia kata hiasan dia. Nampak dia jadi lain dah. Jadi, itu tak boleh tu. Kalau itu tak apalah, bukan emas. Tapi yang emas ni, memang tak dibenarkan lah. Cawan, memang dia punya emas betul. Kat luar dia, tak dibenarkan. Sebab dia akan membawa kepada kesombongan. Dia itu pun dia sembang sama-sama dia. Oh, ini mahal ni. Tak pernah ada. Dekat Malaysia ni seorang ni pakai. Aku ada. Dia bawa orang miskin akan rasa apa? Oh, aku nak makan. Jangan kata nak beli pinggan emas, cawan emas. Aku nak makan pun tak ada. Tu dia. Tu Nabi tak bagi tu. Wa ma arwa ma qalahu Ibnu Qudamah yastawi fi dhalika ar-rijal wan nisa' di umumil hadis. Cuma ada Ibnu Qudamah dalam mazhab Hambali anggap bahawa penggunaan emas, perak, tulen ini haram untuk semua lelaki dan perempuan. Ya.
Ini Ibnu Qudamah dalam hadis dalam pandangan mazhab Hambali. Untuk elak daripada pembaziran, ialah pasti akan ada pembaziran, kesombongan, wa kasri qulubil fuqara. Nombor 3, pertama pembaziran. Nombor 2, khuyala, dia akan jadi sombong. Yang ketiga, kasru qulubil fuqara, dia memecahkan hati ataupun menyebabkan hati orang fakir miskin itu sedih. Ya, wa hadha makna yasmul fariqain. Ini menyebabkan orang yang melihat tu, orang yang tengok, hatta jangan kata B40 lah tuan-tuan, orang M40 pun rasa wow, hebat ini ni. Nampak tak? Susah. Tak boleh cakap. Orang pakai, kadang-kadang kita kena jaga juga hati orang susah ni. Kita pergi masuk kampung kan, tak boleh pakai nampak pelik-pelik sangat, pakai biasa-biasa lah. Sebab orang kampung ni dia perhati tau. Wih, kasut dia mahal tu. Nampak kasut 1,000, letak kat kaki pun kan. Nah, tu kalau orang politik yang pandai, YB yang bijak, dia masuk kampung, dia pakai selipar Jepun, pakai kain plekat, pakai kopiah. Kopiah pun dia tak pakai kopiah ni. Ni kopiah kayangan juga ni. Harga berapa ni? 150 je. Ni orang panggil kopiah Datuk Harundin dekat Pening. Dia pakai kopiah tu, kopiah yang Ustaz Zahid Idrus pakai tu. Cut, tarik tu, beli kat Mekah 10 rial 5 dapat. Baru orang kampung happy. Pakai baju pun baju biasa-biasa je. Sebab orang kampung kena jaga dia punya hati dia. Saya pergi ni kan, baru ni pergi ke Kedah, baru balik ke Kedah. Tuan-tuan, orang Kedah ni dia minat agama, dia dah rindu agama ni. Penuh tuan-tuan, penuh. Ribu. Bila kita sampai kampung tu, duduk kat chalet je. Mana ada hotel kampung-kampung dulu kat Kuala Nerang lah. Tak ada. Dia flush pun air naik balik. Tak ada. Kita tak boleh nak kata, oi, tak boleh. Kita suka tu. Dia orang pun risau tau nak pergi. Boleh ke Ustaz dia? Tak apa, saya duduk. Dah benda tu naik, tekan ke bawah ni. Bila kita flush naik kan, barang dalam naik balik, dia panggil harta karun naik balik. Itu emas hakiki dia panggil tu. Tak boleh apa, kita tekan, dia naik balik. Tekan, naik balik. Tunggu sampai tekan lah. Tapi tak ada nak komen ke apa, tak ada. Kita tahu dia punya kawasan macam mana. Bayangkan dia orang punya happy kita datang tuan-tuan. Ni, bawa datang apa? Bagi makan durian kampung. Durian kampung. Kita pergi berapa orang? 2 orang je. Saya pergi 2 orang sebab seorang lagi tu tak sampai lagi. 2 orang je. Lepas tu anak-anak Ustaz Aslin tu, dia bawa kita pergi 2 orang. Kalau selalunya orang bagi makan durian berapa banyak? paling 10 biji kan. Tak ada. Dia bawa datang yang kereta angkat tanah tu, membukit. Lepas tu ada lagi kat belakang tu. Dia kata, Ustaz, makan Ustaz, sedap tu Ustaz. Kita pun makan. Maksud, apa? Ajak pergi? Saya pun tak tahu. Dia orang ni kita datang tu, dia nak hargai kita tu. Saya pun tak pernah minta, nak pergi minta macam-macam, tak ada lah. Kita pergi dah, kita nak masuk hotel, kata Ustaz singgah kita. Ada orang kampung nak bagi makan durian, nak ambil gambar. Ustaz kan selalu tengok kat TV dengan YouTube ni. Kita pun pergilah tuan-tuan. Duduk kat tu. Makan, dia suruh makan, kita makan. Tu pergi orang kampung ni kita kena jaga. Kadang kita pergi nak makan tu, nak makan kan, minta maaf saya tak makan lah. Kadang muka tu nunjuk kan tu, tak boleh. Jadi kita pun bila sampai tu, kita makan dia punya buah tu. Saya makan banyak. Betul Ustaz Aslin tanya, banyak kau makan? Kena tunjuk makan banyak. Padahal saya tak makan banyak pun. Saya kalau makan pun sebiji tu, hari itu saya bantu 3 biji. Nak kata sedap tu, alhamdulillah lah, memang sedap lah. Cuma terpaksa makan sebab tuan rumah tu buka. Sampai saya kata minta maaf ampun, saya tak ni banyak saya makan ni. Lepas tu Ustaz Aslin kata, kenapa banyak kau makan ni? Kena ambil hati lah. Tak boleh, orang dah berbesar hati nak bagi. Ada setengah orang tak faham, minta maaf saya, lidah saya ni 2 je boleh makan. Pertama Musang King, yang kedua Black Tom. 2 je minta maaf, yang lain keluar balik. Dia punya sombong.
Saya cakap ni sebab jumpa dah. Depan-depan kita ni. Padahal orang nak belanja ni dekat Taman Sara. Taman Tun kan dia ada kedai kan. Kawan ni nak belanja, dia kata kau nak makan durian, ambil aku belanja. Duduk tu, dia pun ambil lah durian kampung di 24 gitu kan. Saya tak pandai sangat. Dia buka-buka 2, 3, 4 biji. Oi, ni apa ni? Kenapa warna lain? Ni di 24. Oh, minta maaf lah, aku makan 2 je. Sama ada apa? Sama ada Musang King atau Black Tone. Saya tak tahu apa Black. Itu masa saya tahu Black Tone tu. Kata benda apa Black Tone? Dia kata itu paling mahal lah dekat Penang tu. Black Tone. Oh, habis ni bukan durian. Saya saja ni bukan durian. Oh, tak boleh. Saya makan yang ni, dia kata migraine. Tapi kalau makan yang Black Tone atau Musang King tu, dia boleh makan 2, 3, 4 biji. Ini taik ni. Dia punya semangat tu. Tak boleh cakap orang nak belanja, muka kawan tu berubah. Lepas tu saya tanya dia, berapa kalau tu Musang King kan? Mahal tu kan. Kalau makan sebiji tu kat 100 lebih. Nak 50, 60 macam tu sekilo. Kesian kat orang tu. Jadi dia orang nak belanja tapi kita tak boleh buat macam tu. Padahal bawa balik dari surau kot. Kan habis kuliah. Malu kan saya pula. Dia kata tak apalah. Ambil apa yang ada. Dah orang nak belanja kita makan lah. Dia tak makan semua duduk je tu. Minum air. Saya lepas tu dia buat saya ni. Saya pun cakap tak apalah orang nak belanja. Kalau Haji nak belanja, Haji ambil lah. Saya pun nak makan juga yang Haji belanja. Senyap tu dia ambil. Saya tak bawa duit pula. Pi. Padahal dia boleh aku suruh pakai ni. Tapi kadang-kadang orang ni dia jangan menunjuk sangat. Biar biasa-biasa. Orang nak belanja kita terima. Kalau orang nak belanja makan apa yang dia mampu, kadang orang ni dia berbesar hati nak belanja apa yang dia nak bagi. Jangan kita minta macam-macam pula. Orang ajak datang rumah. Apa dia kat rumah tu? Saya mari makan-makan ni, rumah saya masak sikit. Gitu. Sampai-sampai tengok-tengok lah, orang masak mi hun sup. Ya. Mi hun sup kan kos dia tak tinggi sangat. Loh, mi hun sup je. Aku ni tak makan tengah hari. Memang sengaja nak makan kat sini. Tengok mi hun sup. Oh, tak boleh. Terasa hati tuan rumah tu dia panggil adab bila datang rumah orang. Tapi kalau apa, dia tak tahu, dia kena belajar. Zaman sekarang ni tak tahu lah, kita kena pakai belajar jugalah. Adab ni pun macam-macam. Ni sekarang ni tengah viral yang bagi kondom tu. Aduh, saya tak perasan kita sibuk tu lah, tak ada tengok lah benda-benda macam tu. Tiba-tiba wartawan Metro telefon. Dia kata, "Datuk nak tanya ni pandangan." Masa tu saya on the way daripada Pedu nak balik ke Alustar. Pedu ni ujung lah ni. Balik Alustar. Dia kata, apa cerita? Boleh tak komen tentang isu ni? Apa hukum dia bagi? Saya kata, bagi apa? Dia bagi benda yang tak senonoh. Tak senonoh tu senonoh apa benda? Sebab saya nak bagi hukum ni, kita kena tahu apa benda yang bagi. Dia bagi penghalang kehamilan. Dia ni wartawan pemalu pula dia. Dia perempuan. Dia kata penghalang kehamilan. Apa benda tu? Ubat ke? Tak. Yang plastik, kondom. Cakaplah kondom. Lepas tu tak apa, bagi saya baca dulu. Dia hantar artikel tu, saya pun baca, baru saya tahu. Rupanya dia bagi dalam keadaan orang kata apa, viralkan benda tu. Walaupun dekat meja-meja tak ada ramai orang pun. Adalah orang tapi tak ramai. Cuma ni dia viralkan dalam sosmed. Orang semua tengok, satu dunia tengok. Bagi hadiah kondom. Orang ni bagi kondom yang satu paket kecil. Yang ni bagi satu kotak. Lepas tu buat gambar lagi. Semua pakat tunjuk kondom. Wabillahi taufik. Orang semua tengok. Anak saya pun tanya, apa itu kondom? Sudah satu hal pula aku nak buka kamus. Tapi kena bagi tahu benda tu. Ilmu. Cuma ni tak boleh jadi lawak. Sampai perempuan yang ada kat situ malu. Isteri dia malu. Bagi kondom. Tunduk orang tua tu baru kahwin. Orang dulu dia bisik-bisik dekat dengan suami tu. Ini tak ada. Kau bagi tu live. Itu tak boleh lah. Macam tu. Dia memalukan. Nak bagi hadiah, bagi benda-benda. Ni adab. Bila kita pergi majlis kahwin dan sebagainya. Sama juga macam pergi majlis kahwin. Kita tak lalu. Kita pergi majlis kahwin. Tengok orang kata apa? Dia panggil apa tu? Dia panggil makanan. Makanan tak cukup. Tuan-tuan masuk. Orang jemput kita kan. Bila masuk, tengok makanan tak cukup, tutup mulut lah. Bukan tak ada kedai kat luar tu, banyak kedai. Cuma kita ni cepat ngomen. Macam mana ni ajak kita makanan tak cukup? Bang, kadang-kadang benda ni tak boleh dipikirkan. Orang kata tak dapat dijangka. Betul tak?
Kita betul jemput sama-sama, jemput memang 500 orang. Tapi nak jadikan cerita yang datang tu 800 orang. Macam mana buat? Tuan rumah tak tahu pun nak buat. Bukan salah dia, dia dah buat elok dah. Target dia 500 orang. Datang 800, dia tak ada buat apa. Satu. Nombor dua, kena tipu dengan kontrak. Kontrak apa? Caterer. Caterer ni pun satu hal juga. Dia bawa macam kawan saya kena bawa ni. Orang datang, dia dah bagi tahu buat untuk 1000 orang dekat Putra Cyberjaya. Tuan-tuan, datang 500 tak cukup dah. Rupanya lepas tu staff dia masuk dalam dapur, rupanya dia simpan lagi banyak ayam dan kambing. Kambing ada seekor dia tak buka. Dia simpan. Itu penipuan-penipuan yang berlaku. Tapi nak bagi tahu, bukan salah tuan rumah. Tuan rumah dah buat yang terbaik. Mana ada orang nak ajak, kalau orang yang normal dia kata ajak je, lantak dia orang makan. Tak ada orang. Selalu tuan rumah yang akan paling risau. Tuan-tuan lagi ada menantu baru buat anak pantai kahwin ni. Tak ada orang yang happy lah kalau makanan tak cukup. Semua sedih. Tapi kita sebagai orang datang ni kena hormat. Datang tengok, oh, lauk tak cukup. Senyap dah. Ambil makanan, ambil air, duduk letak air dulu. Tuan rumah datang dah makan ke Ustaz? Dah, alhamdulillah. Sedap, alhamdulillah. Bukan menipu tu panggil helah. Nak jaga air muka dia. Dah alhamdulillah, tengok pun sedap pun. Memang sedap betul. Saya tak makan, tapi tengok tu sedap sebab habis. Kalau tak sedap orang tak makan. Dah, tengok tu, oh alhamdulillah sedap. Saya minum, cukup minum. Pandai-pandai. Dia pun jaga tanya sikit-sikit je. Ustaz makan apa? Dia tak ada tanya ustaz makan apa, lauk apa, tak ada. Sedap ke ustaz? Alhamdulillah sedap. Habis tu. Nampak? Tu cara dia. Jangan kita buat pelik-pelik. Dia keluar, ya Allah, jemput orang, ya tak cukup. Apalah management, kesian, tak boleh. Tu dah buat dosa pula. Lepas tu cerita menyampai, habis satu pejabat tu. Oh, kau pergi rumah tu, mak tu. Pergi? Makan tak? Tak makan. Aku pun tak, habis. Ada seorang pula, kau pergi. Oh, tak cukup. Yalah, kau makan tak? Aku tak pergi, tapi tak cukup. Dia tahu mana. Dah, dia cerita tu yang best tu. Dia jadi mengumpat tu sedap. Tu jangan. Diam-diam je. Kalau tu adab namanya, adab. Sama juga macam pergi masuk rumah kampung, pergi rumah orang susah. Adab. Patutnya kita pergi, kita mengulur, bukannya kita mengambil dia punya. Saya pernah sekali tuan-tuan pengalaman ni. Saya kongsi pengalaman ni. Kita ni alhamdulillah bila jadi ustaz ni orang ramai nak gembirakan ustaz-ustaz. Sungguh. Walaupun dia tak ada duit, dia nak gembirakan. Kita bukan minta, tapi dia nak tolong. Dia nak macam gembirakan, nak ambil barakah katanya. Satu hari tu kita orang habis kuliah dekat kampung, ceramah dekat sebuah kampung. Kampung tu belah Nilai, belah ni lah Seremban. Di antara Seremban dan Nilai, saya pernah ingat kampung tu dalam sikit tu. Tuan-tuan tahu tak? Dia bagi tahu dekat surau. Kata tak apa, malam ni saya belanja ustaz makan. Bawa semua jemaah IJK pergi makan. Kita ingat dia ni, orang tu ingat dia ni berduit sangat. Saya duk ingat tak apalah, dia berduit, dia belanja tu. Tuan-tuan, rupanya dia ni ada macam mana bisnes pun, orang kata bisnes kampung. Jual buah dekat depan jalan raya tu. Kan? Jalan raya besar tu dia jual buah-buah. Situ memang dusun-dusun, jual buah-buah je. Bukan banyak mana pun. Dia ambil yang orang punya, dia tolong jual. Ambil orang punya, tolong jual. Lepas tu dia, selalu kan kita makan kat surau. Ni tak. Dia minta, dia nak belanja makan dekat restoran kawan dia ni. Restoran pun bukan memang 5 star, tak ada lah. Memang restoran kampung. Kita pergi tu dia sedialah. Ada lah ikan goreng, ikan kembung goreng. Ada lah apa nama, apa tu yang asam pedas kan? Asam pedas. Adalah sayur-sayur sikit, lepas tu telur goreng kan. Duduk. Dia punya pinggan warung kampung pakai plastik tu. Yang plastik kan, kita pun duduk. Sambil-sambil sembang tu, kerja mana? Saya tanya lah. Oh, saya jual buah sini ustaz, macam-macam buah dia. Tu pun saya ceritakan untuk ustaz. Buah apa? Buah rambutan dengan buah manggis. Oh, ada buah pula. Lepas tu dia pun cakap, saya berbesar hati ustaz nak belanja ustaz ni. Berbesar hati sangat. Bila besar-besar hati tu, tengok bila dengar cerita tu, memang
Tahu dia tak ada duit, tuan-tuan. Kita tengok dia pun dia tak ada duit. Terpaksa lah saya minta tolong apa? Masa tu ada orang teman saya kata pergi bayar tapi tak payah bagi tahu dia. Cakap pada tuan kedai, kata ustaz suruh RM200 kot, dekat 190. Saya bagi 200, 190. Sebab semua AJK main. AJK pula macam Yajuk Majud makan. Lapar tepi, kesian orang ni. Orang dia tuan punya tu dia duduk tengok cukup tak tu. Dia duduk tanya cukup ke tak, tapi dia tak order. Faham tak punya? Cukup tak tu? Kalau orang nampak dah cukup, tambah lagi tiga mangkuk, tambah lagi tu. Kalau orang ada duit ni, cukup tu. Benda memang dah habis lah. Cukup ke tu? Cukup. Saya awal cukup. Ni Tok Imam kata cukup. Alhamdulillah, ni pun dah terlebih lah. Sampai peringkat tu, kalau orang ada duit kita tahu dah, dia akan order lagi. Confirm dia akan order lagi. Tambah lagi lah ikan goreng 4 lagi. 4 pinggan. Tak? Ni tak. Dia bayar. Dia agak terkilan lah saya bayar kan. Tapi saya rasa tengok orang-orang besar hati tu, tak salah kita tolong dia pula kan. Dia dah ada niat pun dah dapat pahala dah. Saya pun nak pahala juga, tolong orang yang susah. Kita nak bayar banyak mahal-mahal tak mampulah. Cumanya itulah tuan-tuan perempuan, hidup kita ni kena give and take. Dia tak boleh kita nak ambil orang punya selalu. Kena tolong-menolong ya tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Baik. Jadi itu sebabnya antara perkara yang menyebabkan Nabi SAW tak benarkan kita ini berhias atau menghias rumah dengan emas dan sebagainya, kerana nak menjaga hati orang fakir miskin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, saya nak buka soalan, nanti kita akan bincang hukum seterusnya. Al-Islam yuharrimut tamathil. Ini agak complicated juga ni. Patung. Kita hias rumah tu dengan ada patung. Patung tu nanti kita akan tengok patung yang macam mana. Dia ada dawabit dia. Ya, ramai orang tanya tentang patung ni. Rumah-rumah yang ada duit dia beli patung ni kat Italy dan sebagainya. Baik, kita ada soalan-soalan yang masuk ni daripada sahabat-sahabat kita online. Nanti saya buka untuk tuan-tuan pula. Assalamualaikum Ustaz. Adakah halal pendapatan saya bekerja dengan syarikat kosmetik terkenal di Malaysia ini yang menjual produk kosmetik? Kerana kebanyakan wanita hari ini beli kosmetik untuk bertabarruj. Tabarruj ni maksudnya bercantik-cantikan, ya, menghias di luar rumah. Jadi saya jadi sedikit was-was dalam hal ini. Adakah saya boleh bekerja di situ? Terima kasih Ustaz. Yang tidak boleh kita bekerja dengan mereka adalah bekerja dengan syarikat yang jelas-jelas jual benda haram. Dipanggil haram qat'i. Haram yang tak boleh bincang dah ni. Itu tak boleh. Contoh, saya bekerja dekat kilang arak sebagai pemandu lori bawa arak daripada kilang ke mall. Itu haram. Sebab tempat tu memang dah haram dah. Dia panggil haram qat'i. Tak boleh nak terlibat langsung, sebab itu membawa pada laknat. Manakala kosmetik, tuan-tuan kena ingat, kosmetik ni ada dua. Pertama, kosmetik yang dibeli oleh wanita-wanita untuk menggembirakan suami. Dia pakai tudung pun, dia pakai muhajabah, dia pakai tudung, pakai jubah elok, pakai tutup aurat, dia boleh berhias untuk suami dia. Dia nak pakai sikit makeup pada wajah dia agar tak nampak kusam. Itu dibenarkan. Dia panggil tahmir al-wajah. Mewarnakan muka itu dengan warna-warna yang menampakkan dia lebih cerah atau lebih freshy. Dia panggil apa? Lebih segar. Ya, segar. Sebab orang perempuan ni kadang-kadang dia bila dia datang period sebagai contoh. Bila period dia kurang darah, muka nampak pucat. Orang akan tanya, awak tak sihat ke? Jadi fitnah juga kat situ. Tapi kita kena mu'tadil, pakai tu jangan melampau sangat. Bila berjalan tu bibir jalan dulu daripada muka. Tu serang sangat, tu tak boleh. Dia pakai sekadar nak menampakkan wajah dia segar, satu. Yang kedua, nombor dua, dia pakai kosmetik tu kat rumah dia.
Nak nampak elok, kulit nampak elok, suami nak nampak elok. Kadang-kadang suami pun pakai. Suami pakai. Gelak haji. Suami pakai. Kalau saya selalu gunakan kaedah macam Nabi SAW. Kita kena jadi contoh kepada isteri kita. Sebelum kita ubah isteri, kita kena berubah dulu. Kita nak suruh isteri kita cantik, isteri kita kulit elok, isteri kita mempunyai tubuh badan yang elok, kita pun sama juga. Kita pun kena ada kulit elok, kita kena ada badan yang elok, badan kita tak nak isteri kita busuk, kita pun kena wangi. Ni tak, isteri bukan main wangi, ya Rabbi, duduk ke atas dalam bilik dah bau sampai ke ruang tamu. Kita Masya Allah, bau tak boleh beza antara bawang putih dengan bawang merah. Tak boleh. Nabi tu buat Nabi komplit. Nabi kemas, bersih, kemas, romantis, seksi, semua ada pada Nabi SAW untuk isteri dia. Barulah isteri dia jaga. Begitu juga suami dia pakai untuk suami dia, tak ada masalah. Untuk isteri dia, tak ada masalah, dibenarkan. Maka ada pula setengah orang pula dia beli kosmetik itu untuk melampaui, jadi penzina kat luar. Itu bukan kuasa kita. Kita jual untuk yang baik-baik saja. Dan kita pun tak perlu menanya, awak beli ni untuk siapa? Tak payah tanya, itu bukan kerja kita. Yang penting kita jual benda yang baik, ya, benda yang baik. Itu tidak ada masalah. Boleh bekerja di produk kedai-kedai ataupun syarikat kosmetik terkenal itu. Mana tahu dengan adanya orang baik macam ni, dia akan membantu syarikat mengeluarkan produk-produk yang baik. Kalau masuk orang yang tak baik, dia akan jadi tak baik. Nampak tak? So, ambillah peluang yang ada itu. InsyaAllah dia tak jadi haram. Harus hukumnya. Macam contoh ni lah, orang kita cashier, kita kat cashier, jaga cashier. Ya, jaga cashier. Ada orang perempuan dekat farmasi lah, cashier farmasi, orang perempuan dia beli pil menghalang kehamilan. Ini pil apa dia panggil? Pil perancang, Ustaz. Ustaz, mari mana? Duduk sini, Ustaz. Masya Allah, orang hebat. Pil perancang. Duduk, dia beli pil perancang. Perlu tak orang yang jadi cashier tanya, akak makan ni sebab nak berzina ke macam mana? Tak payah. Orang pun malu. Jadi kita hanya jual dan tak perlu tanya, sebab benda tu boleh diguna untuk orang yang baik dan orang yang tak baik. Kecuali orang tu betul-betul dia jaga, dia lain dia akan tanya, ni beli untuk zina ke untuk suami isteri? Ataupun dia tanya, dah kahwin ke belum? Tanya gitu. Kalau budak-budak beli, okey lah, umur 14 tahun datang beli pil perancang, itu kau kena tanya. Mewas-waskan, ini umur 51 tahun. Macam-macam sekarang ni makan pil perancang, nak pergi Mekah, makan juga untuk tak nak bagi period. Jadi itu dibenarkan, tak salah. Tak perlu pun kita tanya lebih-lebih. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya, suami saya telah melafazkan pada saya, asyik layan handphone saja, baik tak payah kahwin. Saya was-was adakah telah jatuh talak. Talak ni ada dua. Pertama, talak sorry, yang jelas. Macam yang dia sebut, talak 3, talak 1, talak 2, cerai 1, cerai 2, cerai 3. Tu memang confirm jatuh, tak payah sembang dah tu. Nombor 2, yang jenis macam ni dia panggil kinayah. Kinayah ni kita tak boleh nak was-was. Kena tanya tuan punya badan. Bang, tadi abang cakap asyik layan handphone sahaja, baik tak payah kahwin. Adakah jatuh talak? Abang maksud talak ke bang? Suami kata awak buang terbiar ke apa? Layan handphone tu macam saya duduk seorang jugalah, macam saya bujang. Sedih lah saya awak tak layan saya. Gitu. Jadi tak jatuh talak, apa pula jatuh talak? Kan? Ada pula yang kata, awak ni saya sakit hati betul. Awak pergi balik kampung. Balik kampung disuruh pergi balik bercuti. Bukannya talak. Kecuali dia kata, memang saya kata awak balik kampung. Balik kampung tu ialah balik kampung selama-lamanya. Talak 1. Baru jatuh. Ini dia kata balik kampung. Dia suruh balik tengok mak sakit. Kita pula suruh, suami suruh balik kampung. Dia cerai aku ke? Tak boleh. Terlalu kuat was-was sangat tak boleh. Yang lelaki pun janganlah sebut benda-benda yang pelik-pelik. Tak jatuh talak. Salam Prof, boleh Prof ulaskan tentang pihak kerajaan memansuhkan hukuman mandatori dari kajian Islam? Apa penjelasan bagi pihak mangsa?
Tuan-tuan, dalam Islam ni dia ada hukuman, dia panggil hukuman hudud. Ada hudud yang boleh membawa kepada mati. Sebagai contoh, dia dia membunuh. Hukuman hudud, pancung sampai mati. Ta'zir sama juga. Ta'zir ni daripada resebat boleh sampai mati atas kebijaksanaan hakim. Mengikut kesalahan yang dia buat. Macam contoh, kenakan hukuman mati kepada penagih pengedar dadah. Dalam Islam membenarkan juga hukuman mati sebab dia membawa kepada kematian anak-anak bangsa orang Islam kita, dengan hatta orang bukan Islam pun, dengan dadah. Dia panggil saddu zara'i, nak tutup pintu-pintu kerosakan. Dia bunuh orang, kita boleh bunuh balik dengan arahan kerajaan. Maksudnya melalui undang-undang. Jadi sekarang ni bila nak dihapuskan mandatory itu, ia bukan sepenuhnya daripada Islam. Islam juga membenarkan ganti kepada bunuh, iaitu membayar diat. Ya, ganti dengan nilai 70 ekor unta, kalau tak salah saya. Kalau kira-kira balik dekat 1 juta ringgit. Lebih kurang tu lah, saya pun tak ingat. Lebih kurang tu 70 ekor unta. Nilai nyawa orang 1 juta. Kena bayar kepada keluarga. Boleh juga. Memang ada. Dalam Islam membenarkan. Jadi kalau nak hapuskan semua langsung, kena tengoklah apa sebab dan kenapa. Kita nak hukum, nak kata boleh tak boleh, itu kena balik kepada pihak kerajaan juga. Sebab kita kat Malaysia ni, kita gunakan undang-undang civil, kita tak guna undang-undang Islam. Jadi undang-undang Islam dia ada, tak boleh dihapuskan sebab hukum pancung tu memang wujud, hukum potong tangan tu memang wujud. Jadi benda tu tak boleh nak dihapuskan dalam Islam. Cuma yang ni dihapuskan sebab lagipun yang guna sekarang ni guna gantung. Dekat barat dia guna mesin elektrik. Oh, mesin elektrik takut saya tengok pun. Saya ada sekali tu tengok hukum elektrik tu, dia duduk atas kursi tu sampai berasap kursi tu lah, terkencing-kencing orang tu. Allahu Akbar. Bunuh tak boleh kencing dia tu, tak boleh macam sampai peringkat menzalimi. Kalau pancung, putus terus, tak ada masalah, habis meninggal terus. Allahu Akbar. Assalamualaikum, apakah hukum bagi lelaki memakai pakaian bercorak bunga yang sedondon dengan perempuan yang viral pada masa kini? Saya pakai bunga. Dia tak salah pakai bunga, sebab bunga yang saya pakai itu, bunga yang orang lelaki pakai hari ni ialah bunga pada baju lelaki, baju kemeja. Yang tak bolehnya saya pakai baju bunga, baju kurung saya pakai. Itu haram, sebab baju tu milik orang perempuan. Jadi tengok pada keadaan, bunga tak salah, siapa kata bunga salah? Kan? Bunga ada, yang tak boleh corak-corak yang nampak kepada ni penyembahan, itu tak boleh. Macam Buddha kan, tuan-tuan pergi ke Indonesia, tuan-tuan pergi ke Borobudur dekat Yogyakarta kan, belakang baju tu dia ada gambar rumah penyembahan, patung-patung. Itu tak boleh, sebab kita bawa image tempat penyembahan orang bukan Islam. Walaupun tak ada manusia itu, hukumnya haram. Nombor 2, pakai baju yang dekat pantai, gambar perempuan pakai bikini naik surfing board, dia pakai benda duduk kat tepi pantai macam ni ke, tu tak boleh. Hatta orang lelaki pun pakai spender je, orang lelaki tu begitu duduk, badan tagap, badan sadar, pun tak boleh, hukumnya haram. Sebab pusat dengan lutut dia nampak. Ya, bahkan ukiran tu pun tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu ada 5 soalan daripada rakan-rakan kita daripada online. Baik, ada soalan yang hadir? Dah sana? Dah. Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kita sambung perbincangan kita. Masih lagi perhiasan-perhiasan rumah. Nanti kita akan bincang pada pertemuan yang akan datang. Banyak benda juga, benda macam ni. InsyaAllah kita bincang dulu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.